bagi darjah, kemudian tak silap-silap hari bulan tuan-tuan, tak kena cara dia boleh tarik balik. Nah itu tasbih. Nabi dia tak tarik balik tuan-tuan. Lepas tu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf bila dia turun nanti tuan-tuan, dia duduk sebagai seorang Nabi dan dia duduk sebagai seorang umat. Umat dia apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berhukum dengan Al-Quran, bukannya berhukum dengan Zabur. Tapi Syiah tuan-tuan itu dengan Zabur. Itu belum kita tengok cerita-cerita dia lagi. Cerita-cerita Syiah tuan-tuan, dia akan meranakkan semua sekali negara-negara Islam, termasuk Mekah dan juga Madinah. Kalau diberikan kemenangan kepadanya, kampung itu akan diruntuhkan. Ini baca cerita-cerita Syiah tuan-tuan. Kampung akan diruntuhkan, Masjid Nabawi akan diruntuhkan tuan-tuan. Dan kampung akan dikoyak tuan-tuan. Kemudian pada berat lagi tuan-tuan, dia akan bongkarkan. Ini dalam buku dia sebut tuan-tuan, dia akan bongkarkan kubur Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Aisyah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga orang tak layak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bongkar. Kalau seandainya mayat itu masih ada, dia akan salib lagi tuan-tuan. Kalau mayat senang bakar lagi tuan-tuan, tak hancur, tapi kata tak hancur. Senang Umar pun tak hancur, Aisyah pun tak hancur. Dia akan gading, dia akan keluar, dia akan salib tuan-tuan. Orang yang bersumpah dengan Syiah tadi tak ada Syiah tuan. Dia Syiah Malaysia, Syiah Malaysia, Syiah Melayu tuan-tuan. Bukan Syiah Akulil lagi. Syiah Melayu, Syiah Melayu itu hidup dalam masyarakat Melayu. Dia sembahyang sama seperti kita tuan-tuan, boleh berinteraksi seperti kita. Bantu seorang sahabat tuan-tuan, dia ngaji di Iraq, dia buat medik di Iraq 4 tahun, 5 tahun tuan-tuan. Dia duduk sekali dengan Syiah. Bila timbul isu Syiah di Malaysia tuan-tuan, ada orang lain yang suka kenal dengan Syiah tuan-tuan. Dia kata, kalaulah Syiah ni betul apa dah aku hidup, aku akan hidup Syiah. Sebab aku di Iraq duduk sekali dengan pengikut-pengikut Syiah dalam sebuah rumah tuan-tuan. Duduk sekali dengan puak-puak Syiah, dalam kelas pada puak Syiah, di rumah pada puak Syiah. Aku tahu dia kata, 3-4 tahun duduk bergelombang dengan mereka. Bagaimana akidah mereka, bagaimana amalan mereka, bagaimana pandangan mereka pada sahabat tuan-tuan. Kita harus percaya. Kalau Syiah ni betul tuan-tuan, dia kata kenapa termasuk Syiah. Sebab itu sekali kali. Jadi orang Malaysia, dia terpengaruh dan suka kepada Syiah, dia tak duduk lagi dengan Syiah tuan-tuan. Cuba duduk dengan Syiah tahu. Akidah Syiah macam-macam tuan-tuan. Syiah amalan dia, mereka menganggap bahawa imam-imam mereka itu adalah maksum, sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan imam-imam mereka boleh menghapuskan dosa tuan-tuan. Apa beza dengan rahib Kristian? Kan berarti boleh menghapuskan dosa. Bagi mereka, imam mereka juga boleh menghapuskan dosa. Jadi imam yang 12 orang tuan-tuan ada tak sekarang ni mati tuan-tuan. Jadi dia buat apa? Dia menganggap pemimpin yang ada pada hari itu boleh menghapuskan dosa-dosa mereka. Di antara cara mereka menghapuskan dosa macam mana tuan-tuan? Mereka akan mengambil najis-najis daripada pemimpin-pemimpin mereka. Dari air kecil tuan-tuan, kemudian dia pakai lombong, pakai mandi masing-masing. Mandi dengan air kecil pemimpin tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya? Tak percaya? Buka YouTube tuan-tuan, tengok. Ada ke tak ada? Dia mandi tuan-tuan, mandi dengan air taik pemimpin dia tuan-tuan. Mandi dengan air taik, mandi dengan air taik pemimpin tuan-tuan. Itu di antara cara penghapusan dosa dari pihak dia tuan-tuan. Pasal sekian tuan-tuan sesat lagi. Dalam Islam apa ibadat yang seumpama itu belum dikira ibadat menyiksa diri lagi tuan-tuan. Pada 10 Muharram tuan-tuan, menyiksa diri, gerak tuan-tuan. Gerak dia torek tubuh dia sampai taruh tuan-tuan. Lagi banyak tuan taruh, itu dia boleh buat tuan-tuan. Bukan setakat orang tua, baby dia gerak lagi tuan-tuan. Dia blok kepala baby tuan-tuan. Sama keluar dia isi waktu ada tuan-tuan. Ini bukan rekaan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube banyak tuan-tuan. Boleh tengok. Ibadat menyiksa diri. Mana ada dalam Islam? Kami tak mengajar tuan-tuan. Tapi dalam Syiah. Ini kata-kata Syiah sebenarnya. Ibadat dia tak kena dengan Islam. Atau kena dengan Islam. Itu amalan dia rekos diri.
mencintai atau anggap komitmen itu adalah maksud, kemudian menganggap Al-Quran itu tak cukup lagi tuan-tuan, sembahyang Jumaat tidak diwajibkan tuan-tuan, boleh melakukan hubungan seks dengan syaitan, dengan binatang tuan-tuan, dengan binatang boleh, halal apa boleh ni kau mut'ah tuan-tuan, ni kau mut'ah apa dia, ni kau kontrak tuan-tuan, tak kau bagi ni itu, dua itu atas persetujuan berapa. Jadi dia boleh tengok, tak ada masalah tuan-tuan. Buat hubungan seks dengan binatang itu boleh tuan-tuan. Cumanya dari segi hukuman dia tuan-tuan, kalaulah seandainya dia buat hubungan seks dengan binatang, dengan kambing, dengan kudu tuan-tuan, dia tak nak manusia, dia nak binatang tuan-tuan. Maka hukumannya ialah binatang itu selepas dia setubuh dengan binatang itu tak tadi disembelih. Dan dagingnya tak tadi jual, dia tak boleh pakai tuan-tuan. Dia tak boleh makan, dia macam lagi pontan. Dia tak boleh makan. Dia kena jual lagi tu. Jual pula, tak boleh jual di kampung dia, kena jual di kampung sebelah. Ada hukum dalam syiah tuan-tuan lagi. Artinya dengan binatang pun boleh tuan-tuan. Dengan baby boleh, tak ada masalah. Nak buat hubungan seks dengan baby 2 bulan, 3 bulan tuan-tuan. Tapi dengan syarat, kalau pun baby tu seluruh tuan-tuan, maka orang yang melakukan hubungan seks dengan baby tadi, dia kena tanggung baby tersebut seumur hidup. Jadi apa kita? Sebab itu tuan-tuan, syiah dia suka bau, dia suka nak duduk tuan-tuan. Dia suka kakak pun dengan budak-budak.